Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wal qiyami fi as-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu walau ya'lamuna ma fi at-tajhizi lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la tuhuma walau habaw." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nas", sekiranya manusia mengetahui. Nabi SAW memulakan hadis tersebut dengan perkataan sekiranya, kalaulah manusia ini mengetahui. Maksud di sini tuan-tuan, kita adalah satu kumpulan yang tak tahu apa asalnya. Pada asal kejadian manusia ini, kalau sekiranya tidak diajarkan kepada manusia, manusia ni tak arti apa, dan kita ni tak tahu apa. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Demi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah mengeluarkan. Wallahu akhrajakum, mengeluarkan kita semua ni, mengeluarkan kamu. Tuhan kata, akulah Tuhan yang keluarkan hampa semua. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, daripada perut mak kamu. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kita ni tak arti apa. Tuhan kata kat kita dah, kata kita ni tak arti apa. Tapi bila kita boleh pandai sikit, kita kelentong orang. Bila kita jadi cerdik sikit, orang bagi jadi pemimpin, kita rosakkan pimpinan di bawah kita. Bila orang bagi sikit, kita jadi ketua, kita jadi sombong, jadi angkuh, kita berjalan sombong di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bagi pengetahuan kat kita sikit saja, kita dah jadi sombong. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak bagi lagi kelebihan pengetahuan seperti mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada iblis, la'natullah alaihim ajma'in. Tuan-tuan, kalaulah kita ni Tuhan bagi pengetahuan sampai pengetahuan kita ni macam iblis. Sebab iblis ni, dia ni ketua para malaikat. Sebelum orang lain, sebelum makhluk lain mengenali Tuhan, dia ni makhluk pertama yang mengenali Tuhan. Iblis ni. Nah, yang nama dia Azazil ni, Azazil ni adalah satu laqab ataupun gelaran yang diberikan kepada iblis ni. Sebab apa? Dia satu makhluk yang boleh menghuraikan bab ketuhanan. Bab tauhid lah. Dia tahu. Dia tahu kata Tuhan ni satu saja, dia tahu kata Tuhan ni Esa, bahkan dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkuasa lebih daripada apa yang kita doa hari ini, berkuasa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, iblis ni dia mengetahui apa itu Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dia Tuhan. Nah, kita ni hak yang Tuhan bagi sikit saja pengetahuan, hak tak pandai ni pun kita rasa sombong, angkuh dah di atas muka bumi.
Sebab itulah Allah sebut, Allah bagi peringatan, Allah bagi tahu dekat kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Tak tahu apa-apa. Dalam keadaan lahir ni tak arti apa, tak pandai apa satu. Pandai teriak, pandai meringik macam tu je. Nah, waktu kecil ni tak ada siapa pandai bercakap apa semua ni, budak yang boleh bercakap dua je. Nabi Isa alaihi salam dan juga apa ni yang seorang budak yang dilahirkan di zaman satu orang alim yang nak dibunuh oleh puak-puak Yahudi, iaitu Ibnu Juraij. Di zaman Ibnu Juraij, dua budak ni saja yang Allah Subhanahu wa taala bagi boleh bercakap waktu lepas lahir dia. Lahir saya boleh cakap. Hak lain ni kita semua tak erti cakap, tak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a. Allah Subhanahu wa taala lah yang berikan pendengaran kepada kita, lalu kita jadi reti, jadi faham dengan pendengaran. Tentuan pendengaran kita ni berfungsi bila? Waktu kita duduk di dalam perut mak kita, waktu duduk dalam perut ibu kita. Sebab itulah disarankan supaya diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentuan jadi terbalik. Waktu mengandung ni dia tak pergi dengar anak dia dengar Quran apa semua. Jadi bila mai anak ni besar, dia nak bagi makan ayam dia ambil ayam hak dengar ayat Quran. Ayam tahfiz dia panggil. Lembu pun sama juga, lembu dia pergi cari lembu hak tahfiz. Tapi dia tak jadi tahfiz, dia bagi jadi ayam dia. Dia tak hafal langsung Quran tak berasa nak hafal apa, tapi ayam dengan lembu dia bagi jadi tahfiz. Dia nak makan ayam yang hafal Quran, lembu yang hafal Quran. Ini manusia pelik. Bila dia jadi pandai sikit, dia pandai reka supaya apa? Dia terlepas, dia boleh dapat kepentingan, dia boleh dapat kesenangan dengan apa-apa yang ada di sisi dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah Subhanahu wa taala juga jadikan pendengaran dan juga penglihatan. Afidatan la'allakum tashkurun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kata mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan orang-orang yang bersyukur dengan kepandaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab itulah Nabi SAW sebut, Nabi kata law ya'lamun nasu ma fin nida'i wal qiyami fi saffil awal. Sekiranya manusia mengetahui pahala pada azan, Nabi kata, kalaulah sekiranya manusia ni reti, manusia ni tahu, tapi ni yang Nabi nak bagi tahu. Nabi bagi tahu sekiranya pasal Nabi mula dengan perkataan sekiranya manusia ni tahu. Nabi nak abang kata, hampa tak tahu, aku nak bagi tahu. Nabi kata, nak hampa tak tahu, hampa tak erti, Nabi kata aku nak bagi tahu dekat hampa. Sebab tu Nabi mula dengan perkataan lau ya'lamun nas. Kalau kita duk tahu dah, kan? Nah, kalau tahu dah, mestilah Nabi SAW sebut aliman nas, telah diketahui oleh manusia. Tapi sekiranya manusia mengetahui pahala ma fin nida'i wal qiyami, Nabi kata sekiranya manusia mengetahui pahala pada azan dan pahala pada berdiri. Kalau sekiranya kita tahu besarnya pahala, tuan-tuan, pahala pada dengar azan. Sebab itulah ada satu hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata iza sami'tal munadi falam yamna'hu. Nabi kata barang siapa di kalangan kamu man sami'al munadi, barang siapa yang dia ni mendengar seruan azan, dengar pada telinga dia, sama ada dia dengar daripada radio, dia dengar daripada TV, dia dengar daripada masjid, daripada rumah-rumah Allah yang berdekatan dengan dia, ataupun dia dengar daripada mana pun seruan azan, man sami'al munadi falam yamna'hu, maka tak ada satu perkara pun yang menghalang dia daripada dia ni datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata lam tuqbalus salah, maka solat dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dua keadaan. Kalau sekiranya dia tak main tu disebabkan marid, disebabkan sakit, ataupun disebabkan khaufun, disebabkan takut ataupun ada halangan di jalan. Nah, contohnya macam kita lah, kita nak pergi tolong orang-orang sahabat-sahabat kita di Kelantan, tuan. Bila tengok dengar musibah dan sebagainya, jadi kita nak pergi. Ada di kalangan kita ni nak pergi, dan ada yang pergi dah, ada yang pergi sekat jalan, ada yang pergi sampai dah, ada yang pergi lepas dah. Kemudiannya jambatan runtuh apa semua, jalan runtuh, tak boleh nak pergi. Maksudnya dalam hati tu dah ada satu sifat, satu sikap nak tolong. Nah, ada berapa jenis masyarakat dalam masyarakat kita duduk ni. Ada juga orang yang dia rasa biasa aja, benda tu berlaku, dia kata yang tu biasa.
Macam satu hari tuan-tuan, saya bawa balik daripada kuliah subuh kan, balik kuliah subuh hari tu pun tajuk panas sikit. Kuliah subuh tu duduk tengah baru habis cakap badan kita ni panas, roh kita ni dalam badan ni, bila kita duduk bercakap marah ni, ada tunjuk marah sikit, jadi roh dalam badan ni dia jadi panas sikit. Sebab itulah bila kita bercakap ni, ada pendapat kata kalau orang yang bercakap banyak ni, cakap banyak hak benda baik lah, hak benda tak baik pun sama juga. Jadi dia ni merembeskan satu hormon, nama dia hormon adrenalin. Ni masuk bab sains ke. Cikgu-cikgu sains apa minta maaf kalau pakar sains apa tak betul apa betul kan. Bila dia rembeskan hormon ni, dia memerlukan tenaga selepas tu. Jadi kita duduk tengah letih ni, balik singgah beli nasi lemak 2-3 bungkus, pesan ada kat tokai kedai tu. Dia tanya, ustaz nak apa? Saya nak nasi lemak 4 bungkus. Duduk tengah bungkus apa tu. Lepas tu tokai kedai tadi ni kata dekat saya, dia kata, ustaz, dia kata no, kesian sahabat-sahabat kita di Kelantan. Dia kata di sana pula 90% orang Islam. Dia kata no, Allahu Akbar. Kata ya, memang kesian lah. Kita pun sebenarnya tak ada cakap, tak tahu nak cakap apa. Sebab yang buat ni, yang bagi jadi ni, yang redha benda ni jadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh cakap-cakap tu. Tapi masa duduk tengah-tengah cakap tu, tiba-tiba datang satu orang pakai lebay, berjanggut apa semua elok. Tengok cara tu macam geng Nabi lah. Cara tu macam geng Nabi, geng masjid, geng Rasul-Rasul. Kalau ikut tu cara beriman lah, main dengan janggut apa semua ni. Kita tengok pun janggut bukan janggut palsu, janggut betul. Mai duduk tengah sembang cerita ni, jadi tokai kedai ni pun duduk cerita, saya tengok ustaz dalam YouTube apa semua ni, dalam TV depa korang tunjuk, depa duduk tunjuk hak 2004 punya tsunami. Apa punya tak erti. Terus ada buat rancangan TV lah, kalau tak erti pasal duduk tunjuk hak lama, hak baru ni tunjuk, baru bagi orang ada kesedaran nak tolong. Dia duduk cerita tu, kita duduk dengar, kita tahu luahan orang, luahan masyarakat yang simpati dengan apa yang berlaku kepada negeri Kelantan. Hari ini mungkin tuan-tuan berlaku kepada mereka. Dan kemudiannya duduk tengah cakap ni, kita tu kata kesian, memang kesian. Dia main-main, dia tak cakap banyak, dia menyampuk cakap kita. Dia kata duduk kesian-kesian apa ni? Dia kata ni, hai, saya ni ringan tangan macam nak sigung. Tapi tuan-tuan tahu lengan saya besar lah, kalau saya sigung mau masuk wan. Teruk pada pok hak banjir di Kelantan lagi kalau kena. Dia ni aku nak sigung ke aku nak rejam dalam kuah cabai ni, dua tu 2 gram, saya 2 gram ni. Kita duduk tengah duduk serius dengan benda ni, dia boleh main. Dia kata duduk kesian apa? Dia kata biasa. Dia kata tiap-tiap tahun mereka memang duduk hadapi banjir, mereka tak bersedia untuk menghadapi banjir. Pasal apa duduk tahu dah kata tiap-tiap tahun banjir ni berlaku. Oh, yang duduk buat cakap bersyarah hang tu, rupanya dia bersyarah. Dia duduk main bersyarah satu benda yang apa ni, maksudnya tak bertadung. Orang tua kata tak bertadung ataupun tak mutabaqah, tak kena dengan masa. Orang dalam keadaan sedih, dalam keadaan simpati, dalam keadaan duk kesian, dia main-main, dia boleh bercakap, dia boleh kata ni, duk kesian apa? Dia orang tua ni sagi orang jam dalam kuah cabai ni sagi cuma kita duk kata, kita duk fikirlah hati ni. Lepas tu saya kata ni, tak cakap lah dengan dia, kita pun tak boleh tengok muka. Kata abang bungkus cepat sikit, dia tawak kalut, dia kata kalut ni saya nak balik. Saya kadang-kadang tak boleh cakap lama-lama ni pun tak pasyok mana. Dia pun perhati tengok kita. Dia duduk perhati tengok, dia mungkin tahu kot kata kita marah. Kita bukan marah ni sebab kita mana-mana parti politik. Kita marah dia bukan sebab kita hanya disebabkan negeri Kelantan. Kita marah bukan sebab apa? Sebab cakap tu cakap tak macam cakap yang disuruh oleh Nabi SAW. Apa yang tak ada ihsan dalam hati ni, apa punya teruk. Bangsa lain yang tak Islam tengok umat Islam kena macam tu, mereka pun kesian. Dia ni hak Islam ni, pasal apa cakap macam tu? Persediaan macam mana pun kita buat, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata memang kita akan kena, memang kita akan terima bala dan azab, maka kita akan terima dan kita akan kena azab yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau nak bercakap bab ni, kalau kita nak pusui, nak cari asal usul, nak cari sebab musabab, sebab apa kita diazab dan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana contoh-contoh yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, sagi ada puak-puak yang tak puas hati sebab ni kena, memang kena dekat mereka. Nabi sebut di dalam hadis Nabi SAW, halla bihal bala, maksudnya halai bala turun di atas muka bumi ni, antara punca-punca dia adalah disebabkan al-maghnamu, dualan, iaitu apa yang Nabi SAW sebut ialah harta yang sepatutnya diberikan kepada rakyat. Harta ini berpusing di kalangan tangan-tangan pemimpin.
Antara disebabkan bala Allah Subhanahu wa taala turun dan Allah Subhanahu wa taala berikan pengajaran. Bala turun tuan-tuan, dia kena semua orang. Dia tak kira siapa saja akan kena bala ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya yang kedua, al-amanatu maghnaman. Amanah yang dijadikan jalan rentah untuk menghimpun harta dunia. Dia ambil harta daripada segenap sudut. Dia tak kira orang bagi amanah dekat dia, dia pecah amanah. Nah, orang bagi dekat dia suruh buat PPRT, rumah PPRT untuk bantu rakyat miskin, dia bagi sebahagian lagi sapu dia. Orang suruh beli jet dengan harga yang mahal daripada harga asal. Kemudian orang suruh pergi buat perjanjian, perniagaan dan sebagainya. Dia bawa 14 orang penasihat, lebih daripada Gemak Piramli. Piramli satu penasihat dia. Dia bawa 14 penasihat, tuan. Bila disoal pasal apa wujudkan sampai 14 penasihat, ambil duit mana bayar kepada penasihat ni, dia pertikai pula yang tu ikut suka dia lah, dia menteri. Dia ada kuasa, dia orang kenamaan, dia orang besar. Jadi dia perlukan tenaga-tenaga kerja ni sampai 14 orang. Awak hang geledah tak erti, jangan jadi. Jangan pegang amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan pegang amanah yang orang bagi. Supaya apa? Supaya tak timbul masalah-masalah yang menyebabkan berlakunya bala yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara sebab-sebab dia kalau kita nak cerita banyak. Dan yang Nabi SAW sebut lagi, Nabi kata ulama'uhum syarrun. Nabi kata ulama-ulama mereka yang duduk hampir dengan mereka ni, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ni puak-puak arti agama ni. Bila jumpa dengan geng-geng sama agama, geng-geng yang reti agama ataupun geng-geng pandai agama, dia akan kata kami geng apa? Kami ni pun sebenarnya duk tang ni kami nak buat Islam, kami nak buat agama. Kami nak tarik depan ni ikut agama Allah Subhanahu wa taala, memang nak ajak ikut agama. Dia kata wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dia kata kami beriman kepada Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka ini bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka yang Allah Subhanahu wa taala panggil puak-puak setan. Sebab tu tuan-tuan senang aja. Pemimpin hak jahat ni kita cam dah. Setan duk bonang banyak dalam perut dia. Sebab tu jadi begitu. Nah, setan duk bonang kuat kupu-kupu dalam perut, duduk dalam jantung, duduk otak, dalam hati ada setan semua. Nah, kasar lah kalau kita sebut orang marah lah, apa ni ustaz ni duk kata kat pemimpin-pemimpin setan ni. Tuhan kata, nah, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tuhan kata, wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka ini bertemu ataupun pergi kepada kaum ataupun kepada pemimpin mereka ini akan mengatakan qalu inna ma'akum, kami sebenarnya geng hampa. Kami ni adalah sebenarnya geng hampa, dan tak lain tak bukan kami adalah geng hampa. Dia kata lagu mana pun kami berdiri di belakang kamu, kami tetap bersatu di belakang kamu. Itu bahasa yang lebih elok lah. Bersatu duduk di belakang, tu saja buat apa pun kami tetap akan jaga kamu ni sebagai pemimpin kami. Lepas tu puak-puak pemimpin ni tanya, yang hari tu hang duk pergi buat baik, pergi duk bincang elok dengan puak-puak agama ni kata nak buat Islam. Dia kata dak. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dia kata sebenarnya kami saja. Kami olok-olok saja dengan puak-puak agama ni. Puak-puak agama ni boleh bagi apa? Boleh bagi duit kah? Boleh bagi kesenangan kah kepada kami? Boleh bagi projek kah? Boleh bagi syurga tuih kah dekat kami? Tak boleh bagi apa pun. Bahkan kami hanya memperolok-olok saja duduk buat baik dengan puak-puak ni. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sejelas-jelasnya perangai orang-orang yang munafik, perangai orang-orang yang zalim, orang-orang yang tak pilih jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah azab kaum-kaum yang terdahulu. Jadi kita jangan jadi kaum yang akan diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sudah kita tuan-tuan dengan bencana ataupun banjir yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya balik tadi, sampai di Al-Ustaz tadi, sampai kita ada bagi sikit sumbangan. Sumbangan ada orang sahabat-sahabat kita yang bermurah hati tuan-tuan. Pihak tentera kita nak bawa ayam bersih ni, nak naik kapal terbang C130 Hercules. Nak bawa dengan Hercules, nak bawa ayam semua. Jadi dia telefon, dia kata ustaz boleh tak ada siapa-siapa nak bagi sumbangan ayam ni, ayam bersih
air bersih nak bawa pergi ke sana, ada yang nak wuduk, nak ambil sembahyang, dan ada yang nak minum. Dia tahu ustaz, kalau ada, kita pun sembang dengan kawan-kawan, ada beberapa orang kawan yang bagi sedekah, bagi infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita membawa pergi. Sampai di sana tadi, kita tengah-tengah dua waktu turun air tadi, lepas tu duduk minum, duduk sembang-sembang. Dia kata, ustaz, dia kata, di Kelantan Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan banjir, di Terengganu diuji dengan banjir, Pahang apa semua. Tapi ni duk belah kita ni, dia kata ni belah Kedah ni, dia kata ustaz, duk mai dah ni, ada menatang duk serang pokok-pokok padi ni tuan. Ni menatang duk serang pokok padi. Kita ni bila sebut menatang, kita nampak rimau, bukan rimau, mai serang pokok padi. Nak menatang duk mai serang pokok padi ni, dia kata sampai ada satu kawan yang ada satu apa? Yang ada serlung, bendang sawah ni ada serlung. Serlung ni boleh dapat apa ni? 20 lebih. Kita tak buat bendang semua tahun ni no. Haji aku ingat aku. Maman tak ingat dah. Maman lupa kau bendang lah bila tinggal lama. Jadi orang bendang. Saya pun lupa. Jadi lepas lebih kurang lah dalam 20 guni lagi tu kot. Tuan-tuan tahu tinggal berapa guni? 6 guni lah. Natang ni serang, berah ni, padi ni tinggal 6 guni saja. Kan? Nak abang kata dia, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk. Heli terbalik, jatuh. Kan? Naik kapal dia, apa ni, lori tentera terbalik. Ni semua ni. Kapal terbang sat saja sejam, jatuh. Ni semua ni apa yang berlaku ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya bagi signal, bagi peringatan kepada kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala tak azab kita dengan azab yang lebih dahsyat. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala azab puak-puak kerajaan kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian yang Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan mereka ini, dan jadilah mereka ini Arab baidah, Arab yang pupus, yang tak ada keturunan sampai hari ini. Kita maukah bangsa kita ni sampai Allah Subhanahu Wa Taala azab sampai tak ada keturunan dia? Tak ada keturunan. Macam cerita Abu Rughal yang lari dia ni keturunan Las, keturunan Samud. Nah, keturunan Samud. Kalau tak silap dia puak Samud. Dia ni lari, dia seorang saja yang terselamat daripada kaum Samud ni. Lari, tapi tuan-tuan keluar daripada Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan dia. Kita tak usah lari tak mana. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku nak hapuskan puak ni, puak yang tak erti apa ni, sebenarnya aku bagi pengetahuan, aku bagi peringatan, aku bagi jadi depa ni pandai, tiba-tiba lepas jadi sombong angkuh, aku boleh musnahkan mereka, aku boleh matikan mereka ini di mana saja. Dan sebab tu Nabi SAW sebut awal dah, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wal qiyami fi saffil awal. Nabi kata, sekiranya manusia mengetahui pahala pada azan dan pahala pada berdiri dalam saf yang pertama. Nabi kata kalau kita tahu dah, kita biasa tak tahu. Sebab tu duk berebut nak duk saf hak belakang. Ni berebut nak duk saf hak belakang. Tapi tuan-tuan, kalau jadi catuan makanan, agak-agak dia nak berebut duk saf belakang ke depan. Dia berebut nak duduk depan. Dia kata bagi saya dulu, saya gastrik. Saya ni gastrik, kalau tak makan lama tak boleh bagi saya. Kan pergi botok nak bayar bil, kita mau kita duduk depan. Pergi buat apa pun kita mau duduk depan. Pergi kutip duit BRIM, pergi ambil duit BRIM, siapa mau belakang? Semua nak duduk depan. Nak ambil duit gaji ni, pergi botok nak ambil ni, duduk di ATM ni, duduk marah kat kawan tu, duduk tekan, ambil banyak mana sangat duit ni, aku nak tengok dia kerja apa. Hari apa dapat apa? Dapat gaji lah. Ni tambah 5 hari bulan ni tuan-tuan, Allah susah duk abang lah. Kan? Alasan macam-macam bagi saya dulu, pasal saya nak bagi sumbangan kat Kelantan, bagi saya ambil duit dulu. Macam-macam dia, macam-macam alasan dia bagi. Pasal apa? Dia nak abang dia ni dengan duit. Tapi pasal apa tuan-tuan, hak nak rebut pahala. Pasal apa nak rebut semayang ni, bukannya suruh berebut sampai bertumbuk sigung apa ni. Bukan sigung, bagi aku dulu duk berebut nak jadi imam, duk berebut nak duk saf awal sampai bertumbuk. Tuhan tak suruh dan tak ada kes lagi jadi gitu. Nah, tak ada lagi kes jadi begitu. Hak duk jadi kes ni selalunya bila dah semayang orang semua padat, dia main lambat. Masa tu berebut ada. Karena masa tu duk berebut duk. Ada juga hak jenis dia ni duk buat mengkang. Ada buat mengkang. Hari tu duk semayang di Masjid Zahir. Lalu start orang ramai ni, kita pun pergi duk sempi. Saya tak pernah dapat tempat. Main satu pakcik ni. Main satu pakcik duk sempi masuk depan tu, dia pun tak bagi. Duk boleh duk tengok dia pula. Duk boleh pasal apa salahnya, bagilah sikit. Bukan kira siapa, mungkinlah depa tu geng-geng hak duk bagi duit banyak untuk masjid. Tapi bukan kira macam tu. Bagilah sikit ampun sampai berkira. Berkira tu kawan tu nak suruh buat tak tahu lah kali orang tua tu takbir di belakang 2 bau depa.
Saya duduk tengok kesian lah. Ni belakang bau ni, dia duduk belakang ni bau. Ketua bau ni, dia takbir celah lepas Allah Akbar. Tak bagi. Tak bagi je. Onta tu pun sempit sikit-sikit. Mujuk kalau kena onta tu ada Nasrul Haq ke. Kalau kena kawan tu, onta tu ada abjad, silat abjad ke. Ataupun Tok Guru silat. Ataupun kena macam pendekar mustar. Takkah dua-dua orang tu nanti dia bagi tu. Tapi itu dia. Yang ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Hak patut Tuhan suruh kita berebut. Hak Nabi habaq dekat kita, lau ya'lamun nasu fi lau ya'lamun nasu ma fil nida'i wal qiyami fi saffil awal summa lam yajidu. Dia kata, sekiranya manusia ini mengetahui pahala pada azan dan pahala pada berdiri dalam saf yang pertama, kemudian mereka tidak akan memperolehnya melainkan dengan membuang undi, nescaya mereka ini akan mengundi. Summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Nabi kata, kalaulah mereka tahu cukup besar berada di dalam saf yang awal. Tuan-tuan, bila boleh berada dalam saf yang awal, bila boleh bersemayang betul-betul di belakang tu imam. Ni kita ingat Nabi, bila kita semayang ni imam, belakang imam ni kena ada orang yang betul-betul berdiri di belakang imam, kan? Kalau tidak kita takut apa, katalah duduk berdiri tak betul belakang imam, imam batal, kita takkan kita nak pi ikut sengit, kan? Bergerak pergi depan dalam keadaan sengit macam nak ambil tempat imam, jadi pelik dah. Jadi pelik. Kereta tak apalah masuk gustan gunung ni, jadi kita sembahyang patutnya kena erti kita duduk betul-betul, kena ada orang yang duduk, yang berdiri di belakang imam betul-betul. Kalau sekiranya imam batal, imam keluar, dia akan langkah masuk, dia akan langkah masuk berdiri ganti tempat imam. Kemudian barulah orang kanan kiri, orang yang belakang imam ni jadi center. Macam tu lah kita pun sama, berdiri di belakang imam ni, berebut-rebut. Kalau boleh kita berebut berdiri depan saf yang pertama. Lagi dekat dengan imam lagi baik, lagi dekat dengan imam lagi baik. Tapi ini dah kita bersiapa yang duduk sembahyang kalau nak duduk di belakang. Bersiapa ni sagi bagi salam, sagi doa dia kata Nabi buat, Nabi tak buat. Dia kata tak baca tak apa, lepas bagi salam tu dia kira nak lompat balik lah. Dia duduk nampak nak balik rumahnya. Dia duduk nampak aku nak balik. Dan hati ni aku nak balik. Dia nampak nak balik rumah. Sama-sama orang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kuda-kuda berdiri dah ni. Kuda-kuda lutut ni berdiri dah mangkit balik. Sebab kita main semayang, hati tu nak balik. Ni kita main semayang ni, duk kira nak balik lah. Kan? Kalau kita main semayang ni dengan niat bukan duk kira nak balik, tapi main kalau boleh aku nak buat bagi yang terbaik, aku nak semayang cukup baik sampai betul-betul selesai baru balik. Sebab apa? Kita bukan tak tahu, bukan kita tak nak dengar hadis yang Nabi SAW sebut, siapa yang berada dalam majlis ilmu, siapa yang duduk dalam rumah Allah, solat berjemaah, kemudian berdoa, kemudian i'tikaf, kemudian duduk mendengar majlis ilmu, duduk dengar hadis Nabi SAW, malaikat mendoakannya. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat doa untuk dia, malaikat minta supaya diampunkan dosa-dosa dia, supaya diberikan rahmat kepada dia. Tapi kita ni tuan-tuan, kita buat tak tahu, kita tak ambil pengajaran, kita tak ambil penting apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Walau ya'lamuna ma fit tajhizi lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati. Nabi SAW sebut lagi, Nabi kata sekiranya mereka ini mengetahui pula apa yang ada pada pengurusan mayat, alaihi walau ya'lamuna ma fit tajhizi, maksudnya hidup urus mayat, nescaya lastabaqu ilaihi, nescaya mereka ini akan berlomba-lomba. Dengar ada mayat, dia akan berlomba-lomba ke arahnya, sama ada hidup mandi jenazah mayat tu, ataupun hidup buat tahlil ke, hidup berdoa ke, ataupun kita pergi semayang jenazah. Bukan pasal berlomba-lomba tu mendapatkan duit semayang jenazah. Bukannya piduk potong semayang tu pasal sagi lepas ni dia ni orang kaya mati mesti seorang RM50 piduk potong. Bukan macam tu. Tapi pi itu disebabkan apa? Sebab Nabi sebut ma fit tajhizi lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati. Dan kalau sekiranya kita tahu, Nabi kata mereka ini akan berlomba-lomba ke arahnya, maksudnya akan pi arah tempat orang mati ni, akan uruskan jenazah dia sampai selesai. Lagi cepat kita urus, lagi pahala banyak. Lagi cepat kita urus jenazah ni, lagi pahala banyak. Sebab tu yang kata kita urus jenazah ni
hampir sama dengan kita berada di dalam majlis ilmu. Maksudnya kita memudahkan ahli keluarga dia, kita memudahkan pengurusan jenazah mayat ni. Tak kira ada dia tu jenazah yang macam mana, kita uruskan dengan urusan yang terbaik bagi diri dia. Nah, dan kemudian walau ya'lamuna ma fil atamati, dia kata kalaulah sekiranya mereka ini mengetahui pada sembahyang Isya, fil atamati. Nah, atamati ni sembahyang Isya. Wasubhi la tuhuma walau habau. Dia kata dan kalau sekiranya mereka ni tahu tentang pahala sembahyang Isya dan subuh, nescaya mereka ini akan datang pada kedua-duanya. Hak ni yang cerita dalam keadaan, walaupun dalam keadaan merangkak ni. Nabi kata la tuhuma walau habau. Dalam keadaan merangkak, orang kalau tahu tuan-tuan merangkak tak boleh berjalan, dia nak mai juga. Nak pakai tongkat nak mai juga. Jalan kaki nak mai juga. Ni kita Allah bagi kenderaan macam-macam. Basikal ada 2-3 biji di rumah, harga 23,000, 90,000 pada. Basikal harga 70,000, 90,000 ada. Saya ingat aku melawak betul. Ni baru ni ada seorang kawan, dia memang kaki ni lumba basikal, badan pun steady. Baru ni dia hantar mesej, dia kata ustaz ada basikal nak jual. Dia pun hantar mai, saya pun dah tengok gambar. Saya tanya ni berapa dia? Dia kata ni okey, dia kata ustaz murah ya, dalam 4,500 ya. Tu dia bagi dia 4,500 murah. Saya kata murah ke 4,500? Dia kata ustaz, dia kata basikal dia harga 70,000 dah. Rim saja 13,000. Rim basikal 13,000. Rim basikal tu saja 13,000 tuan-tuan. Jadi kalau ada duit tak tu tak usah beli basikal lah, ni bagi sumbangan kepada orang-orang yang banjir di Kelantan lagi baik. Bapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta kamu kepada jalan Allah. Infakkanlah rezeki yang diberikan kepada kamu. Itu Tuhan habaq siapa? Tuhan habaq dah. Kata infakkanlah rezeki yang diberikan kepada kamu. Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi kat kita ni sebagai jalan untuk bagi kat orang lain, bukan bagi kat kita seorang. Nah, sebab tu Tuhan pesan dekat kita anfiqu, satu suruhan, amrun, suruhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta yang telah diberikan kepada kamu, infakkanlah harta yang telah direzekikan kepada kamu, mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datangnya suatu hari yang pada ketika itu tak ada lagi, yaumun la bay'un, pada ketika itu tak ada lagi jual beli, tak ada lagi urusan ni, transaksi jual beli ni maksudnya urusan untuk mendapatkan pahala tak ada dah. Urusan jual beli meniaga tak ada dah pada ketika tu. Ni hak duk atas dunia ni, duk hidup ni, waktu Allah bagi dekat kita ni sihat, waktu Allah Subhanahu Taala bagi dekat kita ni mampu untuk melakukan sesuatu dengan harta kita, gunakanlah harta kita pada jalan Allah, gunakanlah diri kita pada jalan Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah Nabi SAW pesan. Nabi kata dekat sahabat, a'dzarallahu ila mri'in hatta akhara ajalahu 60 sanatan. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala tak ambil kira keuzuran ataupun apa-apa yang kita sebut lepas ni. Bila kita jadi tua esok, jadi tak larat esok, bila kita sebut dia kata aku kalau muda silap dulu, kalau muda aku nak sembahyang hajat, aku sembahyang duha tak mau tinggal. Kalau aku tahu dulu masa aku muda ni aku nak baca Quran lah, baca pun kadang-kadang mata tak apa nampak, pedih lah. Kalau aku tahu kata baik ni puasa, aku nak puasa lah, ni nak puasa macam mana, darah sat naik, kencing manis sat-sat jadi tukar jadi kencing masin. Kata nak duk tukar ya kan, kencing tak apa nak lawah, jadi sehari nak semayang, sehari duk kena ambil semayang 2-3 kali. Jadi pada ketika ni dia kata kita duk mongut dengan Tuhan. Pada ketika itu Nabi SAW bagi tahu dah, a'dzarallahu ila mri'in. Pada ketika itu keuzuran yang kita duk sebut, kita duk merengek, duk mengaku depan Tuhan, duk bagi tahu dekat Tuhan, Tuhan kata aku tak ambil kira dah. Pasal dulu ni siti nasanatan, kepanjang umur hang sampai 60 tahun. Nah, hatta akhara ajalahu, dan diakhirkan pula ajal hang ni sampai Tuhan akhirkan ajal dia. Nah, Tuhan bagi dekat dia dulu ruang masa muda dulu ni, dia kira duk kena nasi kandang, dia kira duk sonok dengan Borea, dia kira dengan duk sonok dengan Rozal Pati, dia kira duk sonok tunggu nak sambut tahun baru, dia kira sonok dengan semua-semua program hiburan ni. Tapi bila mai tua esok, dia duk abang kata dia, saya kata kalau kuat muda macam puak ni, dia kata saya nak buat lebih pada puak ni lagi.
Dia kata kalau aku muda ni, aku buat lebih pada puak ni. Dia kata ni takat main duk buh kamera tangkap gambar, patutnya dia kena dukung ustaz masuk. Dia kata ni takat duk buh kamera bubuh betul mikrofon, siapa pun boleh. Tak kalau aku jadi puak ni di zaman depa ni, ustaz main mengajar macam mana, tiap-tiap malam aku pergi dukung daripada kita. Kata dukung ustaz masuk main letaklah tempat ni kalau boleh lagu tu. Kata itu cakap orang, cakap sebenarnya dia tak buat pun macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala tak ambil kira apa yang dia buat selepas ni. Dan Nabi SAW pesan sembahyang isyak ni hebat tak hebat. Seorang tuan-tuan cerita ada satu orang ulama, satu orang ulama, Ubaidillah kalau tak silap nama dia. Ubaidillah ni nak jadi ceritanya, satu hari dia ni tak pernah tinggal. Dia ni hidup lepas ni, dia zaman-zaman imam-imam muktabar ni. Dia ni tak pernah tinggal walaupun sekali solat berjemaah. Ni punya hebat. Tak pernah tinggal solat berjemaah walaupun sekali. Dan dia bermazhab Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Nak jadi satu ceritanya satu hari. Nak jadi ceritanya satu hari ni ada orang mai rumah dia, tetamu mai rumah dia. Kita ni tuan-tuan bila tetamu mai habis surau tak mai, masjid tak pergi dah, kira buat makan kan, sembahyang jemaah apa pun dah kan. Kita silap macam tu, silap. Kita dah buat pahala dah, tetamu mai kita jamu tetamu makan, kita bawa tetamu ni mai mayang masjid, sembahyang surau dekat rumah kita kan, kecuali kalau kita keluar pergi tempat lain. Tapi ni dia ni bila tetamu mai, dia susah hati, dia seronok, dia tahu dia muliakan tetamu. Tapi tetamu hak mai ni tak apa reti fikir. Dia sembang pandai ni sampai dia ni terlepas waktu sembahyang isyak. Duk sembang cerita lagu ni, cerita sampai terlepas sembahyang isyak. Tiba-tiba tetamu ni pun elok lepas sikit pada sembahyang isyak ni, tetamu ni pun balik. Dia ni bergegas ambil pakaian dia apa semua ni, sangkut ridak di bawah, lompat naik atas kuda. Naik kuda ni pi ke seluruh pelosok negeri dia ni. Pi cari kok-kok ada lagi masjid yang melaksanakan solat berjemaah. Pi lewat lah, main 9.30 tak ada siapa dah. Kita pun lagi 8.30 hari kita berhenti kan. Dia pun pergi pusing, pergi duk cari ni, merata masjid cari nak sembahyang jemaah. Pada ketika tu dia cari tak jumpa, cari sampai letih. Dah kali balik sampai di rumah, tuan-tuan, dia sembahyang isyak. Ada riwayat mengatakan dia sembahyang isyak sebanyak 27 kali. Ni nak tebus balik ni, nak tebus balik dia rasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tak sembahyang jemaah saja. Kan tak sembahyang jemaah. Kita sembahyang isyak pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, pukul 1 tak ada rasa salah apa. Ni dia sembahyang isyak ni sebab tak sembahyang berjemaah saja. Pada ketika tu dia rasa bersalah sampai dia ni ulang sembahyang dia sebanyak 27 kali sembahyang isyak. Sampailah pada malam tu dia tertidur lepas sembahyang letih. 27 kali tengok 27 kali 4 berapa? 180 108 rakaat sembahyang. Kita fikir boleh ni bid'ah ni, dia ni apa dia buat sembahyang sampai 108 rakaat ni. Tak ada siapa suruh, Nabi tak suruh buat lagu tu. Dia rasa salah, dia nak cari balik pahala. Dan kemudian dia mimpi pada malam hari dia ni, orang-orang baik ni Allah bagi petanda macam tu. Dia mimpi pada malam hari dia ni berada di mahsyar. Dia berada di mahsyar dan dia lihat sahabat-sahabat yang solat berjemaah dengan dia ada. Tengok semua pakai ada geng-geng sembahyang jemaah ni senerai depan ni. Hak duk saf awal, hak duk sembahyang jemaah tak tinggal, hak duk sembahyang jemaah sama dengan dia ni berada awal, dan depa ni berjalan dengan cepat pergi ke mahsyar. Dia ni berjalan dalam keadaan berjalan cukup teruk dah masa, tapi perjalanan dia jadi lambat. Dia pi pun dalam keadaan teruk, berjalan juga tapi dia ni teruk. Depa ni bergerak laju, bergerak cukup pantas, dan dia ni ketinggalan jauh. Duk nampak kawan-kawan hak tadi duk sekali ni tertinggal jauh pergi ke depan ni. Nak bak kata tuan-tuan sampai teratur tu baru sekali tinggal solat berjemaah. Bayangkan kita hak duk buat sambil lewa je dengan sembahyang jemaah ni. Duk kira pentingkan kerja. Sebab tu Nabi pesan awal dah dalam hadis. Nabi kata kita umat di akhir zaman ni, farraqallahu alaihi amrah man kanatid dunya hammah. Kita ni satu kumpulan manusia yang Allah SWT berikan ujian di zaman kita ni. Di zaman kita ni Allah bagi sibuk sampai jiran kita tak tengok sebulan 2-3 bulan, tak tengok dah dengan jiran ni. Muka jiran pun lupa dah. Anak punya sibuk. Man kanatid dunya hammah farraqallahu alaihi amrah.
kita ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian dengan kita ni disibukkan dengan urusan dunia, maka kita kena sedar bahawa farraqallahu alaihi amrah, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk jalan bahawa kita telah melakukan porak-poranda dalam urusan kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi datanglah sembahyang kita bersama berdoa dan solat yang lain, walaupun dalam keadaan yang payah, walaupun dalam keadaan yang susah, sebab apa? Sebab pahala dia besar Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala satu kaum, satu puak yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka, dan mereka ini tinggal di satu kawasan yang nama dia Antakya. Antakya ini dia terletak di Turki. Ada kata dia duduk antara Turki dengan negara Syria. Negara Syria lah ini. Dan di satu kawasan yang berhampiran dengan Sungai Asi. Sungai Asi ini dia berhampiran, sebab itulah ada satu masjid yang nama dia Masjid Habib bin Najjar. Nah, Habib bin Najjar di Turki, masjid ni terletak di Habib bin Najjar Turki dan di tepi kawasan perairan. Maksudnya kita boleh katakan kata puak Antakya ini adalah puak laut. Puak yang kerja mereka berkaitan dengan laut. Kita boleh kata nelayan lah. Puak nelayan. Puak-puak laut ni tuan-tuan tahu lah, jenis kasak, jenis kahak ni. Kan, jenis makan ikan macam-macam, ikan piranha, ikan todak, apa-apa dia jadi kasak ni kan puak ni. Jadi begitulah puak Antakya ni, dia duduk di satu kawasan lembah nama dia Sungai Asi. Sungai Asi ni pula dia bersambung daripada negara Syria sampailah negara Turki. Ada yang kata Sungai Asi ni asalnya terletak di dalam bumi Syria. Dan ada yang kata pula bila zaman Osmaniyah, zaman lebih kurang tahun 300 Hijrah kalau tak silap, di zaman ni jadi puak-puak ni tinggalan tempat ni masih ada. Dan kemudiannya selepas tu dibina, pada tahun keberapa tu dibina masjid ataupun dia panggil Ottoman style. Masjid Habib bin Najjar, yang sampailah ni kalau siapa pergi ke Masjid Habib bin Najjar ni, Habib bin Najjar yang terletak di kawasan Hatay, Hatay, Hatay. Ada satu tempat nama Hatay, tak apa ni yang tak aneh balik cari bagi sahih. Jadi kawasan tu nama tu, dan di tempat inilah dibuat satu masjid nama Masjid Habib bin Najjar. Lepas tu yang kita jelas cerita yang diceritakan siapa dia ashabul qaryah ini merujuk kepada kaum-kaum kerajaan Antakya yang mereka ini asalnya juga dalam kumpulan bangsa Arab. Dan kalau tengok pada hari ini kawasan tu dinamakan, nama tempat dia Samandak ni, dan di situ ada 60% daripada orang di situ adalah berbangsa Arab dan kemudian berbahasa Arab. Tapi di Turki dia bahasa Turki. Tapi di situ tu
yang terletaknya Masjid Habib bin Najjar. Terletaknya Masjid Habib bin Najjar itu, dalam masjid tu diletakkan, jadi ada juga yang mengatakan di sana ni wafatnya Nabi Yunus alaihi salam. Jadi kalau tengok cerita tu bertepatan lah. Sebab apa? Kawasan tu berhampiran dengan pesisiran pantai. Kalau tengok kepada geografi dia ni, pok-pok Sungai Asi ni ataupun Pok Antakiyah ni, depa tinggal di satu kawasan yang berhampiran dengan kawasan pantai. Cerita Nabi Yunus alaihi salam pun cerita berkaitan dengan pantai, berkaitan dengan laut. Jadi dia ada mutabaqah, dia ada persamaan dia dengan cerita tentang pok-pok Habib bin Najjar ni. Jadi disitulah juga ada kubur Nabi Yahya, kubur Nabi Yunus dan juga kubur Habib bin Najjar. Yang kata dibuat masjid yang nama dia Masjid Habib bin Najjar. Jadi siapa ada duit boleh naik kapal terbang pergi tengok. Pergi tengok. Bila kita mengaji sirah sikit, bila kita pergi tengok tempat tu, maka mungkin boleh menyebabkan lebih dekat kita lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat ni pula 60% daripada mereka ini menggunakan bahasa Arab, dan sampai hari ini kumpulan ni masih ada. Kumpulan mungkin syaki-baki daripada pok-pok Habib bin Najjar yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana perbuatan mereka yang melampau itu, maka Allah percepatkan azab ke atas mereka. Lepas ni asalnya Tuhan duk tengok, Tuhan bagi peluang. Tuhan hantar seorang, dua orang Nabi. Hantar Nabi Sadiq, Nabi Masduq, hantar dekat mereka supaya apa? Supaya mereka ini tidak diazab sama ada di atas dunia ataupun di akhirat esok. Lepas tu kita ni tuan-tuan jangan dosa kata kita ni satu kumpulan yang terlepas. Macam mana puak-puak kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ni dia berdakwah cukup baik. Dia ajak masyarakat dia ni kuat mohong. Masyarakat Nabi Nuh ni kaki pembohong. Lepas tu kita jaga. Ini segala siapa-siapa yang rajin mohong dia tahang ni, lebih kurang masyarakat kaum Nabi Nuh tak beriman dulu. Yang cakap mohong ni siapa? Senang ya. Kita mengaji, kita boleh sandak kat jenis tu lah. Hang jangan duk cakap mohong. Saya kalau aku bubuh hang dalam satu kumpulan dengan pok-pok mohong Nabi ni, entah pok mana? Pok Nabi Nuh alaihi salam. Depa ni mendustakan Nabi sungguh-sungguh. Memohong ni, buat reka cerita ni. Sampai apa? Depa kata dekat Nabi Nuh, wahai Nuh, esok ni kami akan jumpa Tuhan hang di akhirat esok ni. Kami akan bagi tahu kata hang tak dakwah kami pun. Tu dia sampai lagu tu. Ni pok ni. Macam kita lah, kita tu imam be duk ajar dah, duk abang dah kita main masjid. Orang abang dah kat kita, jom kita ada tahlil lepas semua ni. Jumpa dengan tuan rumah. Kan? Jumpa dengan tuan rumah tanya ni saya panggil tahlil tapi dia tak ada sebab abang saya mohong. Ini cakap bohong. Tak ada sebab abang. Dia dengar azan dia tak dengar lah azan dah ni, hanya dia tapi nak dengar apa tu, dia tengok apa keluarga Ria ke Spektra tu maghrib. Agama Indonesia dia penderah, suara punya kuat, tak dengar azan. Dia dengar radio, dia dengar TV dia. Jenis cakap bohong. Begitulah berlaku kepada puak-puak Nabi Nuh alaihi salam. Kita boleh ambil pengajaran. Esok ni Allah Subhanahu wa taala akan panggil kita semua ni akan jadi saksi di hadapan Allah. Akan jadi saksi kita ni. Nabi sebut nahnu akhirul umam wa awalu man yuhasabu. Kita ni umat yang terakhir. Nabi kata kita ini adalah umat yang terakhir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita adalah umat yang paling awal akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat awal dihisap. Tapi sebelum kita dihisap ni, kita kena jadi saksi dulu. Sebab apa? Berpandukan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, da'autu qaumi, kata Nabi Nuh alaihi salam, da'autu qaumi lailan wa naharan. Nabi Nuh alaihi salam didustakan oleh kaum dia, dan lepas ni bila abang kata kami akan jumpa Tuhan hang esok, yang hang kata duk cerita tentang hari mahsyar, kami akan habaq kat Tuhan hang kata hang tak ajak kami pun ikut agama Allah. Nabi Nuh orang baik, Nabi Nuh manusia baik. Dia ni takut. Dia kata wahai Tuhan, dia kata da'autu qaumi, aku habaq dah kat kaum aku. Aku berdakwah kepada kaum aku ni malam dan siang, siang dan malam. Bukan siang saja aku berdakwah, bukan malam saja aku berdakwah, malahan dia kata da'autu qaumi lailan wa naharan. Aku berdakwah kepada mereka siang malam, aku ajak mereka buat baik. Siang malam aku ajak mereka ni ikut agama engkau. Siang malam aku ajak mereka ini kepada agama tauhid, tapi mereka ini mendustakan aku, bahkan mereka mengugut aku, akan bercakap dengan engkau wahai Tuhan pada hari mahsyar esok. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam kata dekat puak-puak ni, dia kata kalau hampa nak buat dekat aku macam ni, maka hampa tunggu dah esok
umat Nabi Muhammad, Muhammad dan umat dia, Nabi Muhammad dan umat dia akan jadi saksi kepada aku di akhirat esok. Sebab tu Allah rakamkan cakap Nabi Nuh alaihi salam dalam Quran. Tuan-tuan, hebat Al-Quran ni. Allahu Akbar. Quran ni dia menceritakan cerita yang kita ni tak boleh sampaikan. Nah, cerita yang diceritakan Nabi Nuh alaihi salam, Nabi yang ketiga. Kemudiannya dibawa Nabi yang ke-25 dan umat dia di akhir zaman ni, kita ni akan jadi saksi kepada kaum, kepada Nabi Nuh alaihi salam dan juga kaum dia di padang mahsyar esok. Maksudnya tu baru kita dijadikan saksi. Kita duk ingat kita lepas dah. Oh, dia kata aku kira teruk pun jadi saksi. Ni ustaz saya geng Ayat Ketum jadi saksi juga kah? Hang pun kena jadi saksi. Kalau kita baca Quran. Orang yang baca Quran saja tuan-tuan akan jadi saksi esok, akan dibawa jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksi ini bukan contoh senang. Jadi saksi ataupun nak mempertahankan sesuatu. Hak ni duk jadi dekat orang Melayu. Orang Melayu ni sembang belakang ni, pumpam kita tak boleh, kita kena pertahan apa semua. Kemudian tiba-tiba main depan, main nak buat demonstrasi sikit, dia kata ni aku tak boleh sebab anak demam. Anak demam. Tak apa boleh sebab mak mentua main 2 hari dah. Mak mentua pun makan tak apa lalu, aku duk suap mak mentua makan. Tu pemohong tua dia panggil. Dia elok dia macam-macam. Lah kali tinggal Tok Imam dengan Tok Bilal. Silap-silap dengan Tok Imam sekali tuang tinggal JKK lah. JKK ni jarang lah nak tunggu, sebenarnya JKK pun tuang sama. Ni jarang-jarang jadi lah. Tuan-tuan, tinggal orang-orang yang betul-betul nak menjalankan ataupun nak melaksanakan hukum Tuhan. Tinggal orang yang betul nak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya perlulah, dia kata, tidak perlulah Allah mengirimkan satu pasukan tentera yang besar dari kalangan malaikat untuk membinasakan mereka, tetapi memadai dengan satu pekikan yang dahsyat saja. Tuhan kata tak gaduh, aku hantar tentera malaikat besar-besar ni. Puak ni siapa aja, kita ni kecil saja tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, kita ni kecil tak kecil, dihantar mai banjir, tak boleh buat apa dah. Dia hantar mai banjir, dia hantar mai apa semua sikit, kita jadi kelang kabut, jadi tak boleh buat apa, tak tahu nak buat tindakan macam mana. Ada pihak-pihak pula yang mengatakan, dia kata kita tidak mau isytihar darurat ni disebabkan apa? Disebabkan insurans. Mana lebih besar, insurans dengan nyawa. Katalah berlaku kita ni di Betang Pelana ni, berlaku apa semua ni, kita pun duk tengok anak duk mati 2-3 orang dah. Pada ketika tu kita duk kata, kita ni tak boleh marah dah. Kalau sekiranya tidak diisytiharkan darurat, sebab apa? Cuba fikir tu, bila isytihar darurat, dia tak akan dibayar, insurans tidak akan dibayar. Lah ni dia kata biar-biarlah anak kita mati, ayah kita mati, bini mati, tak apa. Lah ni zikir banyak-banyak, anak, wahai anak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tunggu malaikat mai cabut nyawa tu. Ayah bukan apa, ayah kesian dekat kerajaan. Ayah kesian dekat kerajaan, sagi kerajaan nak kena tanggung semua. Ayah kesian ni sebab akta darurat ni tak boleh digunakan. Dan ni korbankan nyawa anak-anak kita, korbankan nyawa rakyat disebabkan akta ni. Tuan-tuan, takkan kita sanggup tengok anak kita hak duduk atas kipas, duduk dekat kipas, mati dalam keadaan duduk tengah dekat kipas. Takkan kita sanggup tengok anak kita hak kecil ni kena ayang apa ni, boh ni banjir, dia bawa pi mati macam tu saja. Takkan kita sanggup tengok semua tu berlaku dengan hanya kita nak nisbahkan dengan kepentingan dunia. Ni, awak teruk sangat hati kita ni. Awak zalim sangat manusia ni sampai macam tu. Awak zalim sangat pemimpin-pemimpin ni sampai tak fikir semua perkara tu. Tapi kalau jadi tu, kalau ada anak menteri di situ, kalau ada anak Tan Sri di situ, kalau ada anak tun-tun, datuk-datuk, tuan-tuan, agak-agak apa tindakan mereka? Hujan turun 3 titik ya, darurat dah. Tapi siapa jadi macam ni, jadi dekat kita ni, masyarakat marhin, masyarakat yang mati kita ni, ramai lagi masyarakat lain yang sama saja macam kita. Mereka kononnya mati anak mereka, seolah-olah macam tak ada orang dah boleh pimpin negara ni. Sampai macam tu sekali, hati busuk, hati tak fikir, sampai macam tu. Allah Subhanahu wa taala sebut, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah Subhanahu wa taala kata, jangan hampa duk sangka kata aku tak kira, aku lalai daripada tengok orang-orang yang hampa duk buat zalim kat depa ni. Saya bimbang apa tuan-tuan? Saya bimbang kalaulah sekiranya orang-orang yang ada ni, yang kena musibah di sana, yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas ni angkat tangan, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah Tuhanku, alihkanlah apa yang jadi dekat kami ni ke tempat lain. Takut Tuhan alih lepas ni mai kena di tempat kita, baru kita hati.
Baru kita tahu macam mana keadaan susah payah orang yang hari ni, yang lepas hari ni duk hadapi lah ni, hak duk cakap pandai, hak duk kata padan muka, hak duk kata tak bersedia, ambil. Kita tak mau tuan-tuan, macam kita tak mampu, kalau boleh kita nak elok. Sebab apa? Kita bukan golongan yang mampu. Nah, bukan kita ni golongan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maksudnya kita bukan golongan yang mampu nak hadapi semua benda ni. Kita ni golongan kecil saja. Kita ni golongan yang kecil saja yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tak ada apa pun, tak ada kekuatan pun, tak ada kelebihan pun. Tapi tuan-tuan, pasal apa jadi pemimpin yang macam ni, yang tak ambil berat semua perkara ni, yang boleh menyebabkan tengok orang-orang yang sepatutnya boleh hidup, sepatutnya daripada hukum adat, mereka ini boleh diselamatkan. Pasal apa tak cuba diselamatkan dengan cara yang betul-betul? Pasal apa biar benda tu jadi sebuah takdir yang dia tak boleh buat apa. Kita takdir kena biar lagu tu. Nah, kena biar macam tu, tak ada apa-apa. Bersepa jadi macam tu tuan-tuan. Nah, hujan bukan hujan hari ni terus banjir, bah tutup bumi. Hujan banyak hari. Kemudian lepas empangan, kita semua tahu dinafikan oleh puak-puak yang tertentu. Bersepa benda ni berlaku sebab tak ada anak-anak pembesar di situ. Anak Abu Jahal tak ada di situ. Anak Abu Lahab tak ada di situ. Sebab tu Abu Jahal dengan Abu Lahab di zaman Nabi SAW dulu, mereka ni tak kena tak anak mereka sama ya. Nah, Abu Jahal ni sebelum ni dia duk hantar orang pergi maki Nabi, pergi buat lebih kurang dekat Nabi. Dia tak ada rasa apa sebab hak dia duk hantar tu kuncu-kuncu dia ya. Sampailah satu hari dia hantar Utbah bin Abu Jahl. Satu hari Utbah dihantar kepada Nabi SAW. Utbah hampir maki Muhammad. Aku geram ni, banyak orang hantar pergi kat dia ni, dia buat tak tahu dah. Dia jangan hampir maki tengok. Hang anak aku nak tengok apa dia nak buat hang. Pi Utbah pi maki Nabi, kata dekat Nabi macam-macam. Nabi angkat tangan, Allahumma salli kalban min kilabi. Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi golongan yang kena zalim, golongan yang kena tindas, Allah tak tolak doa. Salah satu da'wat la syakka fihin, da'watul walid ila waladihi, da'watul musafir, da'watul mazlum. Doa orang yang kena zalim, Allah Subhanahu Wa Taala tak tolak doa orang yang kena zalim. Tapi hak melawak tak apalah ni kawan, boleh telinga sikit, hang boleh telinga aku noh. Oh ya Allah Tuanku, mempuih bang dia ni, kan, bagi tangan dia kudung, bukan lagu tu. Hak cerita ni da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Nabi SAW angkat tangan berdoa, ya Allah Tuanku, hantarkanlah serigala daripada kalangan mereka. Kemudian tuan-tuan, Abu Jahal dia dengar doa ni. Dia balik, anak dia Utbah cerita dekat Nabi, cerita dekat dia, wahai bapak aku, dia kata tadi ni tak ada apa, Muhammad tak berani. Aku kata ke dia apa, dia tak boleh jawab. Tapi aku dengar dia ada kata satu benda, Allahumma salli kalban min kilabik. Dia ada doa macam tu dekat Tuhan dia. Abu Jahal kata dia doa macam tu ke? Dia betul ke kata macam tu? Betul ke hang dengar? Memang betul. Abu Jahal bimbang, pasal apa ni nak kena dekat anak dia? Nampak tak? Pasal apa nak kena dekat anak dia bimbang? Hak sebelum ni dia duk hantar gangster, geng 3 line, 4 line, geng berapa line ni hantar berjumpa Nabi. Masa tu dia tak heran, bab puak ni bukan dia balik dia. Tapi tiba-tiba bila hantar anak dia, dia bimbang. Dan Abu Jahal jaga sungguh anak dia ni. Sampai dah mereka pergi ke satu tempat, anak dia ni dibuat kemah di tengah-tengah, diletakkan anak Abu Jahal, dan keliling tu dikelilingi oleh kemah-kemah puak-puak Abu Jahal ni. Nah, geng-geng ni hampa semua jaga anak aku kelak elok. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai serigala padang pasir masuk dalam kawasan kemah anak dia, makan anak Abu Jahal sampai tinggal tulang. Tuan nampak tak? Nah, bersepa kita ada otak, Allah bagi fikir panjang, fikir apa yang berlaku. Adakah patut kita menyokong kumpulan yang macam ni? Adakah patut kita redha dengan benda yang berlaku ni, daripada kita ambil apa-apa tindakan mungkin satu hari berlaku kepada masyarakat di tempat kita pula, apa kita boleh buat? Sebab apa? Berlaku kepada tempat lain, berlaku kepada umat Islam lain, tak ada sensitivity dalam hati kita untuk bangkit menolong orang. Jadi tuan-tuan, lah ni kita tolong mereka dalam keadaan kita infakkan harta kita. Kalau boleh kita kumpulkan orang muda ni, kita pergi ke sana, kita buat pembersihan, tolong bersih masjid, tolong bersih di sana. Jadi saya ni insya-Allah ni satgi kalau tak ada apa kelapangan dalam kereta tu penuh barang, satgi lepas kuliah satgi saya nak pergi Alustang, nak pergi hantar lagi barang dekat tentera. Sebab depa nak pergi dengan hacklist tu, kita nak pergi hantar lagi bagi depa pergi. Kita nak masuk sana susah. Jadi setakat lah ni kita bagi golongan-golongan yang hak depa ni berkuasa, pihak berkuasa ni depa boleh pergi. Nah, depa boleh pergi. Dan kemudian duk cadang dalam insya-Allah 23 hari bulan ni, dan bulan 1 ni saya nak pergi dengan ada 2-3 orang yang nak bawa 4 wheel, kita nak bawa
apa ni, water jet, nak bawa barang-barang ni, nak pergi tolong cuci, bukan cuci satu Kelantan. Cuci masjid mana yang dia babak, cuci satu Kelantan, tuan-tuan badang tak apalah, dia makan muntah hantu, dia kuat, kita tak boleh. Kita pergi cakap mana kemampuan kita. Jadi tuan-tuan yang juga, kalau boleh siapa yang nak pergi bersama pun boleh, kan, naik kereta sendiri, buah minyak sendiri, kan, tol tak ada, tak apa, kan, makan pun sendiri juga. Kalau tak ada makan, tak bawa makanan, makan ayak lumpuk di sana. Jadi kita pergi insya-Allah sama-sama. Dan siapa yang nak bagi sumbangan pun insya-Allah kita akan terima selepas ni, boleh bagi kepada Anas, Izzat, apa semua sahabat-sahabat di depan ni insya-Allah. Dan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ulama mengatakan ia berlaku pada hari ketiga selepas mereka membunuh Habibun Najjar. Maksudnya pakaikan suara yang kuat ni berlaku 3 hari selepas dia bunuh Habibun Najjar dengan dahsyat. Habibun Najjar ni bunuh dengan dahsyat, dengan yang kita tahu cerita pada hari itu ni, bahawa dia bunuh dengan keadaan yang zalim oleh puak-puak Antaqiyah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung pada masa yang lain, dan mudah-mudahan kita sambung sikit lagi nanti tafsiran yang dibawa mai, apa dia yang dikatakan sayhah, apa dia yang dikatakan sayhatan wahidatan, macam mana bentuk sayhatan wahidatan yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam ayat 29 ni. InsyaAllah kita akan ceritakan pada kuliah kita yang akan datang. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi pengajaran kepada kehidupan tuan-tuan dan juga kehidupan saya sendiri. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ambil kira rasa simpati kita dengan apa yang berlaku di atas sahabat-sahabat sesama Islam kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya rasa sekadar itu sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. اللهم أخرجنا من الذنوب اللهم أخرجنا من الذنوب اللهم أخرجنا من الذنوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. تقبل الله منكم.